Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya ditugaskan untuk menerangkan salah satu subtopik daripada buku teks sains tingkatan 4 KSSM, iaitu pergerakan dan pertumbuhan manusia. Sendi ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Terdapat dua jenis sendi. Sendi yang pertama ialah sendi bergerak, iaitu sendi yang membenarkan anggota bergerak, sama ada secara separa atau penuh. Sendi bergerak penuh terdiri daripada sendi lesung dan sendi ensel. Sendi lesung membenarkan pergerakan dalam semua arah, contohnya sendi pada bahu dan punggung. Sendi ensel membenarkan pergerakan dalam satu arah sahaja, contohnya sendi di siku, lutut dan juga jari tangan dan kaki. Jenis yang kedua ialah sendi tidak bergerak. Sendi tidak bergerak tidak membenarkan pergerakan antara tulang. Sendi jenis ini terdapat di antara tulang kranium. Contoh tulang kranium ialah tengkorak. Otot rangka terikat pada tulang dalam rangka yang terbina daripada suatu berkas gentian otot. Otot rangka berfungsi untuk membolehkan pergerakan berlaku. Otot rangka mengecut dan mengendur. Pengecutan otot menyebabkan tulang ditarik lalu menghasilkan pergerakan. Ia hanya wujud secara berpasangan dan terikat pada dua tulang yang berbeza. Otot rangka bertindak secara antagonis. Otot antagonis bermaksud apabila satu otot mengendur, pasangan ototnya akan mengecut dan sebaliknya. Berikut ialah struktur umum sendi. Ligamen. Ligamen ialah tisu penghubung yang liat, kenyal dan kuat yang menyambungkan dua tulang. Sifatnya yang kuat dan kenyal ini membuat ligamen dapat mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Otot. Otot ialah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Sel otot mengandungi mitokondria yang menjanakan tenaga untuk pengecutan dan pengenduran otot. Cecair sinovial. Cecair sinovial berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Selain itu, cecair sinovial juga bertindak sebagai pelincir dalam sendi. Rawan atau nama lainnya tulang rawan bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Rawan juga berfungsi untuk mengurangkan geseran. Tendon. Tendon ialah tisu berhubung yang menyambungkan otot kepada tulang. Tendon terdiri daripada gabungan gentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Masalah berkaitan sendi dan otot dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kecederaan dan kekejangan otot. Kecederaan otot boleh berlaku jika langkah pemanasan badan atau stretching tidak dilakukan sebelum bersukan atau melakukan aktiviti fizikal yang berat setelah tidak bersukan untuk satu tempoh yang lama. Terdapat kemungkinan kecederaan juga boleh berlaku sekiranya aktiviti fizikal yang dilakukan tidak menggunakan peralatan sukan yang sesuai. Kekejangan otot disebabkan oleh pengecutan otot yang melampau dan secara tiba-tiba. Ini mungkin disebabkan oleh kekurangan natrium atau garam mineral dalam badan. Kekurangan natrium ini boleh juga berlaku akibat aktiviti fizikal yang keterlaluan. Kekejangan otot juga boleh disebabkan oleh dehidrasi. Aktiviti fizikal yang keterlaluan juga boleh menyebabkan tisu otot koyak. Yang kedua, arthritis. Arthritis adalah pemerosotan atau keradangan sendi dan yang paling kerap berlaku ialah osteoarthritis. Osteoarthritis adalah kemusnahan rawan dalam badan. Arthritis rheumatoid melibatkan keradangan membran synovial pada sendi tangan dan kaki. Yang ketiga, osteoporosis. Osteoporosis melibatkan tulang menjadi poros, lebih ringan dan mudah patah.
Hal ini disebabkan oleh kadar kehilangan mineral tulang seperti kalsium lebih tinggi daripada kadar penyimpanan mineral dalam tulang. Osteoporosis kerap berlaku kepada wanita selepas putus haid kerana tiada lagi hormon estrogen yang dirembeskan. Sistem otot dan rangka yang sihat boleh dikekalkan dengan mengambil makanan yang kaya dengan kalsium, fosforus, besi, fluorin dan vitamin D. Kesemua kelas makanan ini penting untuk pembinaan tulang yang kuat. Di samping itu, bersenam seperti berjalan dan berjoging dapat mengurangkan masalah otot dan rangka. Kejaya berkaitan dengan sistem sokongan manusia ialah pakar ortopedik, ahli kiropraktik dan ahli fizioterapi. Berikut ialah kejaya berkaitan dengan sistem sokongan manusia. Pakar ortopedik. Pakar ortopedik ialah doktor pakar yang merawat kecederaan seperti keretakan tulang, kecacatan tulang belakang atau penyakit kemerosotan tulang seperti osteoporosis. Pakar ortopedik membantu pesakit menjalani proses pemulihan sistem otot rangka. Ahli kiropraktor. Ahli kiropraktor ialah pengamal perubatan komplementari yang berkaitan dengan diagnosis dan rawatan gangguan mekanikal, sistem otot, rangka dan tulang belakang. Ahli fizioterapi. Ahli fizioterapi dikenali sebagai jurupulih perubatan anggota atau penggawai pemulihan perubatan. Ahli fizioterapi membantu pesakit mengembalikan dan memastikan setiap fungsi fizikal pesakit berada pada tahap tinggi. Pola pertumbuhan manusia. Pertumbuhan ialah proses kekal yang tidak berbalik dan melibatkan pertambahan saiz dan berat manusia. Rupa bentuk fizikal individu juga berubah. Ini disebabkan oleh pertambahan bilangan dan sel-sel di dalam badan. Pertumbuhan dalam manusia bermula dari uterus ibu semasa peringkat embrio dan fetus di mana pertumbuhan berlaku dengan pesat. Kadar pertumbuhan pada bahagian-bahagian berlainan manusia adalah berbeza. Bahagian badan yang tumbuh lebih cepat ialah sumsum tulang diikuti oleh rambut dan kulit. Bahagian badan seperti rawan, rambut dan kuku terus mengalami pertumbuhan sepanjang hayat. Lengkung pertumbuhan dalam manusia ialah sigmoid, iaitu berbentuk S, perlahan cepat perlahan. Peringkat pertumbuhan dalam manusia ialah peringkat bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Rajah di dalam skrin ini menunjukkan lengkung pertumbuhan manusia. Pada peringkat bayi, kadar pertumbuhan adalah tinggi, manakala pada peringkat kanak-kanak, kadar pertumbuhan menjadi lebih rendah. Pada peringkat dewasa, apabila kematangan telah dicapai, kadar pertumbuhan adalah malai atau hampir sifar. Ini bermaksud tiada pertumbuhan berlaku. Sel-sel baharu yang terhasil hanya untuk menggantikan sel-sel yang rosak atau mati. Otot dan rawan akan mula merosot pada peringkat ini. Pada peringkat tua, iaitu selepas 65 tahun, kadar pertumbuhan adalah negatif. Saiz badan dan ketinggian akan semakin berkurangan. Pergantian sel-sel yang mati berlaku secara perlahan. Otot dan rawan akan merosot manakala tulang menjadi lebih poros dan ringan. Graf yang terpapai pada skrin sekarang ialah pola pertumbuhan lelaki dan perempuan. Pada peringkat kanak-kanak, kadar pertumbuhan lelaki lebih tinggi sedikit daripada perempuan. Pada peringkat remaja, selama hampir 3 tahun, perempuan mengalami kadar pertumbuhan yang lebih pesat berbanding lelaki. Apabila umur mencapai lebih kurang 14 tahun, lelaki pula akan mengalami kadar pertumbuhan yang lebih tinggi. Ini akan menyebabkan lelaki lebih besar dan tinggi. Pada tempoh ini memandangkan peringkat akhir remaja ini lebih lama. Perempuan mencapai akil balik apabila berumur 12 tahun, manakala lelaki mencapai akil balik apabila berumur 14 tahun. Perempuan akan matang lebih awal, iaitu pada umur lebih kurang 16 tahun, manakala lelaki hanya matang pada umur 18 tahun.